pagi kali yang ke-20. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan. Baik, naikkan potong. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa, dan salam Kapten. Terima kasih pada dari pengacara majlis pada pagi ini. Sahabat saya yang berhormat Datuk Engineer Nawawi Haji Ahmad, ahli Parlimen Langkawi, yang juga mengurusi kereta api KTM lah, kereta api Malaysia Berhad. Ini kereta api laju di bawah. Yang berhormat dia kalau nak minta diskaun nanti minta. Yang berbahagia Encik Jamil Kirakun, Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan. Yang bahagia Datin Azuyah binti Hasan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha orang kuat Kapten Cik Saad bin Hashim, Presiden Kapten Semenanjung Malaysia. Dia beritahu tadi tahun depan dia nak bersara. Tengok cara dia bercakap tadi, kalau 15 tahun dululah dia berada dalam barisan politik, sekarang ni saya ingat dia senior exco dah. Saya bukan baru kenal dia, saya kenal dia lama dah. Sebab tu boleh apa nama macam dia memang macam tu dah dari dulu lagi. Mantan Presiden dan Kapten, rakan-rakan daripada QPEX yang ada hari ini, daripada pusat dan juga negeri, saudara Ketua Sektor SID, seluruh barisan kepimpinan Kapten Semenanjung Malaysia, para perwakilan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama di Pulau Legenda Langkawi untuk satu program yang telah disusun, iaitu persidangan perwakilan tahunan Persatuan Pembantu Takbir dan Pembantu Takbir Rendah Kementerian Pendidikan. Terima kasihlah kepada Kapten yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama hari ini. Terima kasih banyak. Dan diberi pula kesempatan untuk berucap dan merasmikan persidangan tuan-tuan dan perempuan kali yang ke-20. Saya amat berbesar hati kerana konsep yang saya percaya ialah bahawa semua kita ni adalah mempunyai tanggungjawab yang serupa saja di mana juga kita berada, dan Kapten adalah sebahagian daripada warga Kementerian Pendidikan. Sebab itulah saya menerima undangan Kapten hari ini. Dia datang ke pejabat saya sebulan yang lalu, Presiden dan beberapa orang jawatankuasa tertinggi. Dia punya bahasa mudah aja, Pak, saya panggil dia Pak. Pak punya bahasa ni, dia kata kalau Datuk tak lulus untuk pergi ke Langkawi ni, saya ingat saya pun macam tak nak balik lagi lah. Lepas tu saya pun panggil
pegawai yang menguruskan jadual saya. Pegawai itu cakap tak boleh itu, memang tak boleh. Saya tengok muka dia dah berubah. Dia ada minta, sebab petang ni, pukul 2 petang ni, di Kuala Lumpur ada satu program yang saya kena hadir, dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Tetapi hari yang sama, semasa Pak ada di pejabat itu, dimaklumkan oleh pejabat menteri, program itu telah ditukar kepada malam nanti di Kuala Lumpur. Jadi saya beri jawapan kepada dia, kompom boleh datang. Orang Kedah kata, bahasa orang Kedah lah, dia nak guling kata lantai tu. Jadi saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil cue daripada ucapan beliau tadi, dalam gelak ketawa, dalam mengemukakan apa juga cadangan, tuntutan daripada seluruh warga Kapten ini. Presiden tuan-tuan telah berjaya menyampaikan semua sekali perkara dengan jelas. Bahasa dia guna tadi, bahasa dengan bahasa dipanggil bahasa yang mudah, bahasa yang kadang-kadang bunyinya macam menyindir. Tapi kita boleh faham. Tapi pada saya lah, sebagai ketua kepada sebuah pertubuhan, kepada sebuah pertubuhan, union, kesatuan, persatuan, apa jugalah, sememangnya itulah tanggungjawab dan tugasnya. Masuklah QPAC yang ada di sini. Jadi kalau tak boleh nak dibawa, baik tak payah jadi presiden. Tugas saya pula sebagai menteri yang baru, saya pun baru sampai di kementerian ini lebih kurang 3 bulan, dan banyak benda yang saya nak kena faham. Apakah yang ada di kementerian, apakah yang keputusan boleh dibuat oleh menteri, apakah keputusan kena dirujuk kepada JPA, kepada SPP, kepada Kementerian Kewangan. Saya cuba nak faham keseluruhannya, termasuklah rakan-rakan Kapten yang ada ni. Saya cuba nak faham keseluruhan. Latar belakang memang ada. Latar belakang saya selepas keluar daripada universiti, macam kawan-kawan lain ini, dipostingkan. Saya pergi ke Sabah dalam usia 23 tahun. Jadi sehinggalah umur saya 32 tahun, barulah saya meletakkan jawatan dalam bidang perguruan untuk menyertai politik. Dan saya bertugas sewaktu umur saya 29 tahun, saya beritahu ke Pak Had semalam, saya menjadi pengetua sekolah. Dan jadi saya jadi guru, saya jadi pengetua sekolah. Umur 32 tahun, daripada 29, 3 tahun saya jadi pengetua, saya letak jawatan dan saya menjadi pegawai kepada Menteri Besar Kedah, iaitu Tan Sri Usman Aruf pada waktu itu. Dan bermulalah karier saya. Kemudian saya menjadi setiausaha politik kepada Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Badawi sebagai Timbalan Perdana Menteri, jadi setiausaha politik kepada Perdana Menteri. Saya balik ke Kedah, bertanding pilihan raya. Saya sekejap saya menjadi Esko Kerajaan Negeri, saya menjadi Menteri Besar Negeri Kedah. Lepas tu negeri ini kalah, jatuh ke tangan PAS, saya jadi Ketua Pembangkang. Pernah jadi juga. Saya juga pernah menjadi pengurusi MADA, pengurusi KEDA, pengurusi Tourism Malaysia, pelancongan. Jadi kemudian bertanding Parlimen, menjadi Timbalan Menteri Tenaga, Air dan Teknologi Hijau. Dan barulah saya datang ke Kementerian Pendidikan. Colourful, warna-warni dalam kehidupan. Jadi sebab tu
Saya telah melalui proses kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat. Jadi saya amat memahami, dan saya tidak datang daripada golongan elitis, saya tidak datang dari golongan bangsawan, saya datang dari golongan yang sama macam saudara-saudari dalam dewan ini. Saya datang daripada golongan yang disebut dalam istilah totalitarian. Saya tidak datang dari borjuis itu elitis, borjuis itu bangsawan. Saya datang dari totalitarian. Totalitarian maksudnya kumpulan marhain, orang marhain. Jadi tak susah untuk saya faham orang marhain. Yang susah mungkin saya tak faham orang bangsawan. Tapi kalau sama-sama marhain, kita mudah faham. Kita mudah faham. Cakap sikit faham, cakap sikit semalam saya dah tahu. Bahasa body language saya dah tahu dah faham. Tak payah dia cakap. Dia jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, berbalik pada kita ni dalam di kementerian ni, saya cuba nak memahami tentang kementerian ini sebab kementerian ni luas. 10,172 sekolah, 520,000 guru, kita ada berapa puluh ribu ban bawah kapten di Semenanjung saja, 15,000, dan keseluruhannya 70,000 kekitangan bukan mengajar, 90,000. Kemudian kita ada 1,380 sekolah Cina SRJK-C, 500 lebih SRJK-T, sekolah Tamil. Itu tak termasuk lagi SABK, sekolah agama bantuan kerajaan yang baru diterima oleh kerajaan sebagai sekolah. Jadi komponen-komponen ini banyak, dan komponen-komponen ini semua memerlukan perhatian. Hari Jumaat saya ada di Belagah, saya ada di Bakun, di SMK Bakun, dan lepas tu saya pergi ke Sekolah Kebangsaan Belagah. Saya boleh bayangkan sekolah yang saudara dan saudari ada di Semenanjung ni dengan SK Belagah yang ada di Belagah. Daripada Bintulu ke Belagah itu jauhnya adalah lebih kurang 212 km. Dan sepanjang tempoh daripada 5 tahun yang kebelakangan ni barulah ada jalan. Dan sepanjang dulu ni, guru yang sampai ke sana mestilah menggunakan bot panjang dipanggil. Sama ada pembantu takbir, apa semua macam itulah kehidupan dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu baru satu tempat di Belagah. Saya belum pergi lagi ke Baram, saya belum lagi ke Kapit, saya belum lagi ke Seri Aman. Banyak lagi lah, itu termasuk di Sabah. Ada lagi kawasan pedalaman yang dikenali sebagai pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3. Jadi maknanya apa yang saya boleh katakan bahawa geografinya pun luas, jumlah orangnya luas, pasarananya pun banyak, dan keuangan dari segi kementerian yang ada di Kuala Lumpur tu, Kementerian Pendidikan ni jatuh nombor 1 dari segi jumlah wang nak gunakan untuk emolument, untuk pembayaran gaji saja. Saya dah kira dengan Tan Sri KSU, Cik Jamil, untuk bulan 10, 11, 12 ni kita memerlukan lebih kurang 3 bilion semua sekali. 3.5 bilion, 3.5 bilion. Bilion, bukan bilion. Maknanya keseluruhan perbelanjaan kita lebih kurang 39 bilion setahun. Itu emolumen, gaji, tak masuk ada lain yang kita perlu gunakan. Jadi memanglah satu benda saya baru sampai dan saya nak tahu. Sebab tu kapten ni pun sebahagian daripada dalam komponen tu. Bukan kapten duduk di luar daripada komponen tu, kapten sebahagian daripada dalam tu. Saya kena faham. Dan ini kalau kita ambil orang yang mula-mula buat baju korporat ni, orang yang mula-mula pakai baju korporat ni, sebab baju korporat ni dia sama. Ketua pengarah, menteri, kapten punya grup semua pakai baju korporat, baju sama. Siapa yang memulakan?
Yang memulakan memakai baju korporat ni adalah Mat Susita. Mat Susita ni tuan punya nasional. Nasional ni semualah, kipas angin apa, TV lah apa, semua nasional, aircon semua nasional. Sepupunya adalah Sanyo. Itu cousin dia, cousin Mat Susita. Waktu dia membina perindustrian elektrik ni, Mat Susita kata kepada Sanyo, aku memilih untuk menamakan jenama barang produk aku nasional, sebab aku nak jual di seluruh dunia dengan perkataan nasional. Sanyo kata, aku nak memilih nama aku sendiri, Sanyo, untuk dijual. Kita lawan. Dalam perjalanan ini, Mat Susita telah memilih untuk memakai baju korporat nasional. Orang tanya Mat Susita baru meninggal ya, dalam 3-4 tahun lepas. Orang tanya Mat Susita, kenapa kamu memilih untuk memilih baju korporat? Memilih baju korporat maknanya tidak perlu menunjuk-nunjuk antara orang bawah dan orang atas. Tak perlu menunjuk-nunjuk, kamu orang di bawah, kami orang di atas. Sebab baju korporat tu baju yang sama. Sebab tu kita tak nak dalam usaha kita membangunkan sebuah negara bangsa, kita perlu menunjuk-nunjuk. Oh, kamu kumpulan ini, kami kumpulan ini. Tak ada. Saya membawa tema yang sama dalam Kementerian Pendidikan. Kita adalah satu kumpulan pekerja yang nak membangunkan negara bangsa. Sama ada kapten, guru, pensyarah, semua sekali. Semua sekali kita sama. Tak payahlah datanglah tunjuk kata, oh tidak boleh ya, saya ni orang besar. Tak perlu. Sebab itu saya bagi tahu kepada kementerian, nak turun ke sekolah, nak pergi jumpa guru, nak pergi jumpa murid ke sekolah, tak perlulah pakai coat tie, pakai baju korporat sudahlah. Pakai baju korporat. Lepas tu tak payahlah sekolah pula kena beria-ia nak buat makanan, nak cari busa, kambing semua. Tak perlu. Kita buat sekadar yang patut, makan cukup. Itu yang saya cuba nak bawa dalam kementerian. Kita approach yang macam tu. Tapi kalau lagu Captain tadi, kalau dalam lagu tadi lah, saya tengok dalam lagu tu Pak, dia kata nak kerja siang malam tu. Okey, itu Mat Susita. Itu Mat Susita dengan baju korporat. So satu lagi, untuk tidak membezakan di Amerika Syarikat 200 tahun yang lampau, dia antara dua darjat. Satu, kalau tuan-tuan tengok dalam TV, orang yang bangsawan ni, kalau perempuan dia pakai gown tu keras, gown tu jalanan. Itu yang menunjukkan orang kaya. Dan satu lagi, baju yang ada maflar laki-laki, itu geng cowboy, geng susah. Dan akhirnya diperkenalkan satu pakaian untuk semua kategori, seluar jeans. Jeans diperkenalkan di Amerika Syarikat untuk menunjukkan bahawa tidak ada darjat antara semua sekali. Presiden pun pakai seluar jeans, orang di ladang pun pakai seluar jeans. Jadi jeans telah diperkenalkan. Akhirnya jeans ini dipakai oleh semua manusia pula. Jadi jeans semua. Jadi sebab tu, ini antara benda yang kita boleh tengok di luar sana, bahawa ada usaha sebenarnya untuk meletakkan kita. Di Jepun hari ini, anak-anak sekolah ada dua benda yang kena bawa ke sekolah, yang kita tak boleh nak praktis lagi kat sini. Beg sekolah satu warna, satu Jepun. Dan yang kedua, botol air satu warna, satu Jepun. Kenapa? Tidak boleh membezakan mana anak orang kaya, mana anak orang miskin. Yang ketiganya, kereta yang membawa anak ke sekolah tidak boleh berhenti di depan sekolah. Dia kena berhenti 200 meter di luar pagar sekolah, sama ada di sebelah sana atau sebelah sini. Sebab
Tak boleh tunjuk kamu datang dengan kereta, sebab ada yang berjalan kaki. Jadi ini benda yang dipraktis di tempat lain. Di Jepun, dia bukan sebuah negara Islam pun. Tapi kita ni, kadang-kadang kita nak buat benda tu, mak bapak marah tak. Apa ni saya nak bawa anak saya, kalau boleh nak masuk sampai dalam sekolah. Aku sudah jadi kaya. Hari ni kita kena tengok benda-benda ni. Bukan saja kita tengok dalam konteks kita, kita kena tengok dalam konteks yang luas. Sebab yang kita nak bina ni sebuah negara bangsa. Akui 58 tahun kita telah berjaya lah sikit sebanyak mengubah. Pak pun sebut tadi, daripada kekanda presiden yang pertama bermesyuarat di sekolah, bermesyuarat di stesen kereta api, telah mengubah kepada mesyuarat di hotel. Itu ada ajakan, tapi belum cukup. Kita belum cukup, kita nak lagi ke depan, nak maju. Bila nak maju ke depan, semua ni kena berada di atas satu gagasan. Di sebelah kanan saudara dan saudari adalah tuntutan saudara dan saudari kepada kerajaan. Ada tuntutan disebut tadi, saya tak payah ulas satu persatu, saya boleh faham. Tapi di sebelah kiri kita pula adalah kerjaya yang kita nak bina untuk menentukan, bukan untuk kita saja, untuk membina sebuah negara bangsa. Dan nak bina sebuah negara bangsa ni, pokok pangkalnya bahawa kita mempunyai destiny yang sama, matlamat yang sama. Sebab dia tuan-tuan dan puan, kalau nak kira hari ni dari segi berjaya, memang dah anak orang kampung pun berjaya. Saya selalu dalam syarahan saya suka bagi empat keturunan, 4 generasi. Kalau tuan-tuan yang ada ni umur 50, bapak tuan-tuan kalau umur 50, tuan-tuan lahir tahun 65. Kalau saudara-saudari umur 55, lahir tahun 60. Tapi bapa, saudara dan saudari lahir sebelum merdeka. Kemudian kalau bapa lahir sebelum merdeka, your grandfather, orang Kedah kata tok wan, nenek ni lahir jauh lebih awal daripada kemerdekaan. Grandfather ke, nenek ke, tok wan ke, mana ada yang sekolah? Tak ada yang sekolah. Kalau kita datang dari marhain lah, melainkan kalau datang dari bangsawan, elitis. Tapi kalau datang dari marhain, tak ada tok wan grandfather yang sekolah. Bapa tu mungkin sekolah sampai darjah 6, darjah 5, darjah 4. Kita barulah sekolah. Kemudian anak kita sekarang ada di universiti dalam negeri dan luar negeri. Dan kemudian mungkin cucu kita yang baru nak bersekolah. Jadi dia punya label macam tu. Jadi sekarang ni kita sedang membina. Dalam proses ni semua kena naik. Saya bersetuju, Kapten kena melihat, Kapten minta Kementerian Pendidikan lihat semula beberapa perkara. Saya bersetuju, sebagai menteri yang baru, saya bersetuju nak tengok balik. Tapi macam Pak kata tadi lah, prioriti mana kita nak bawa dulu, keutamaan mana kita nak bawa dulu. Itu kita boleh bincang kemudian. Esko boleh datang lagi, bukan itu hari datang macam saya datang lagi, Pak boleh datang lagi. No problem, itu hari tak sebab makan nasi, kali ini saya jamu nasi lah. Dan saya pun bersetuju nak tengok juga, selain daripada cerita yang Pak Anas bagi tadi satu persatu. Malam tadi disebut ke 9. Kalau saya kata kalau bawa 99 ni, menteri nak cakap pun pelaksana dah tutup mata lah. So Pak kata okey, kita bawa ikut prioriti. Kalau bawa ikut prioriti, yang mana satu kita nak utamakan, kita bawa. Saya yakin kalau kita bawa sampai ke Perdana Menteri pun boleh, insya-Allah. Kita tunjuklah Perdana Menteri ini benda dia. Jadi orang lain dapat, kalau boleh kita pun nak dapat. Jadi kita bawa, tapi dalam bentuk yang logiknya ada, cara bawa tu pun ada. Sebab cara bawa ni ada yang cara bawa tu kena kemas.
saya jadi Menteri Besar, nak buat satu oil refinery, menapis minyak. Datuk Nawi Esko pada waktu itu, Datuk Engineer, nak buat kilang menapis minyak di Kedah. Kita tak ada minyak. Saya pergi ke pergi ke Timur Tengah. Saya jumpa dengan seorang orang kaya. Ini orang perkenalkan saya pun tak kenal orang ni. Bekas Presiden Algeria Abbas Madani, anaknya Iqbal ni kawan dengan saya. Iqbal bawa saya ke Dubai, jumpa dengan toke besar minyak Al-Huraish nama, umur 70. Diajar di hotel cara-cara nak cakap dengan Al-Huraish. Tak boleh, Arab ni tak boleh cakap action, kena cakap baik-baik. Diajar saya pun belajar daripada Arab ni macam mana nak cakap. Bila pergi jumpa Al-Huraish, Al-Huraish tu tahulah dengan eagle ni, dengan jubah yang mahal tu. 15 minit saya cakap satu perkataan dia tak cakap. Saya ingat dalam hati, samsing betul lah. 15 minit saya cakap, saya terangkan apa nama saya katakan, I'm a Chief Minister of State of Kedah. I came from Malaysia. Dan beritahulah kata came from Malaysia, we are Muslim country, but we compare with you, you are number 1 in the world, we are number 3 only. Kita duk rendah diri lah, merendah semua. Dia cakap apa pun. Tapi presentation tu akhirnya dia jemput saya makan di rumah pukul lepas maghrib. Di rumah dia baru dia bercakap. Dan akhirnya mereka bersetuju datang. Tapi malangnya Kedah tak dapat benda tu sebab waktu dalam proses tu kami kalah pergi Kedah. Tapi yang saya nak cerita tu adalah presentation. Ada presentation yang saya sebut tadi, guling orang. Guling. Pak ni dekat nak guling kan? Ada yang mungkin tapi apapun, bila kita nak datang khususnya kepada pucuk pimpinan, kita kena datang dengan macam tadi tu. Saya bersetuju macam Pak cerita tadi. Tapi yang Pak cerita tadi kena ditulis. Kena tulis balik. Saya Pak tadi dia bersyarah. Kan kita tulis balik. Okey, ini dia punya logiknya. Kenapa kapten ataupun pembantu takbir perlu dapat? Apa yang patut kami dapat? Ini patut kami dapat. Kenapa kami dapat? Kenapa sebelah sana dapat? Pak tadi dia macam garang sikit ke cikgu. Jangan garang sangat Pak. Dia apa yang dia dapat, apa yang sepatutnya kami dapat. Dan sepatutnya kami pun sama macam itu. Kemudian kita buat dengan kerangka angka siap, angka sebelah sana, angka siap sebelah kita. Kita bukan nak banyak, nak yang ini saja kita punya. Jadi kita punya kaedah. Kemudian kemukakan kepada kementerian, biarlah kementerian tubuh jawatan kuasa. SUB Tuan Syed bahagian ada di sini yang dia sendiri pun pernah di JPA lama, di Jabatan Perkhidmatan Awam. Dia pun buat kerja-kerja ni, boleh duduk, panggil balik, bincang, panggil wakil dan kita bincang tengok daripada 4 perkara yang dibawa ni ataupun 5 perkara ni, manakah yang menjadi priority, manakah keutamaan. Jadi kalau proses ni berjalan dengan elok, saya yakin akhirnya kerajaan akan pergi kepada keputusan, dan keputusan sudah memihak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu benda yang kita nak. Dan hal yang berkaitan dengan seumpama ni, saya katakan sebagai menteri yang baru, saya ambil semua sekali perhatian perkara yang tuan-tuan bawa. Saya bersimpati dengan apa disebut tadi. Saya bersimpati dengan tuan-tuan. Cuma nak tengok macam mana kaedah nak pergi. Saya tak boleh umum hari ni. Kalau tuan-tuan suruh saya umum hari ni, saya tidak boleh umum. Sebab saya tak tahu macam mana kaedah nak pergi kepada JPA, kepada Kementerian Kewangan, dan akhirnya kalau perlu kepada Perdana Menteri. Jadi kita kena ada. Dan saya bagi jaminan kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan boleh datang. Paat dan barisan, Paat tu. Paat dan barisan Esko, Kapten boleh datang lagi untuk kita berbincang. Kita halusi di kementerian. Dalam. Tapi ialah tadi Paat punya cakap tadi memang
Oh, ada orang boleh menangis, apa ada kali. Kan? Cara persembahan itu. Hebat dia tu. Itulah kalau 15 tahun dulu sekarang jadi esko kanan. Tuan-tuan saya sedar. Tuan-tuan close service, close department. SPP ni close department. Maknanya pusing-pusing pun di situ juga adalah perkhidmatan yang sama. Samalah juga dengan guru dilantik oleh SPP, tuan-tuan juga dilantik oleh SPP. Jadi pusing-pusingnya di situ jugalah. Saya jadi wakil rakyat pun lama lah. Dengan sekolah saya dapat, dengan kapten pun saya dapat. Saya tiap-tiap tahun kami ada majlis dengan kapten dalam parlimen saya lah. Ini orang dia, Jalil dari sini. Ada macam-macam majlis, sukan lah, ahli parlimen dengan kapten, ahli parlimen hari raya. Kita ada majlis, 1-2 majlis lain yang kita buat. Jadi saya tahu berapa ratus orang, berapa puluh orang yang ada dalam kawasan saya tahu. Dan saya tahu juga dalam puluh-puluh orang tu berapa orang yang ada kebun getah banyak. Saya tahu. Tapi kalau dia biasalah, jadi dia tahu. Kalau dia datang, Allah susah itu. Sebab kita di kampung, sama-sama di kampung. Jadi kita tahulah di sekolah, siapa di PPD, pejabat pendidikan daerah. Jadi semua tu tuan-tuan dan puan, apapun yang itu tuntutan, iaitu kehendak. Tapi pada masa yang sama, sudah tentulah kita tak boleh merasai kecewa dan kita rasa tak perlu kita bertindak. Sedangkan pada masa yang sama kita perlu buat. Saya akui ketidakkecukupan tenaga kerja yang banyak nak kena buat. Tuan-tuan kena buat banyak kerja, kewangan, akaun gaji, perkhidmatan, pentadbiran, surat nyurat, filing, aset. Aset ni ada guru aset, tapi tuan-tuan dah juga buat. Betul. Ada aset. Yang tu pun menteri dah mula tahu dah. Ni ada lagi yang baru ni, aplikasi online. Yang tu pun jadi memang betul. Sebab banyak perkara yang nak kena buat. Jadi saya ambil perkara ni bukan perkara yang mudah, perkara yang penting dan perkara yang boleh diterjemahkan. Jadi pada masa yang sama saya berharap bahawa tuan-tuan dan puan dapat, tuan-tuan telah bagi sumbangan. Ini dipanggil unsung hero ataupun hero yang tidak didendangkan. Tuan-tuan ada contribution, ada sumbangan besar, tapi saya sebut tadi unsung hero. Mana hero yang tidak didendangkan? Sebab tuan-tuan di belakang tabir. Semua tuan-tuan buat. Kejayaan sekolah adalah kejayaan bersama. Jadi sebab tu saya hari ini nak mencadangkan kepada kapten supaya kemukakan kepada saya satu cadangan. Tak payah cadangan itu daripada saya, datang cadangan itu dari kapten, supaya tiap-tiap tahun dalam persidangan mesyuarat agung ini ada sedikit anugerah diberi kepada ahli-ahli kapten yang berjaya di sekolah. Anugerah ini kementerian akan bagi duit. Katalah kita pilih tahun ini berapa sekolah rendah, berapa sekolah menengah, tapi yang dapat itu individu lah, bukan yang dapat itu sekolah. Mana individu itu datang daripada sekolah A, daripada Cik Jamil punya, Tuan Jamil, nama Jamil ni pun sedap nama. Macam dalam filem Piramli. Tuan Jamil ada di sini, Jamil boleh bagi, Cik Jamil boleh bagi. Ini dalam kita punya rekod menunjukkan bahawa di negeri ini pengarah, contohnya di Kedah, pengarah di Kedah kata, okey, dalam sekolah menengah inilah pembantu takbir yang boleh dianggap
finalis. Kita ada 8 finalis. So, dari 8 finalis tu ada komiti, buatlah sedikit anugerah dia. Tak payahlah bagi benda lain, bagi duit je lah. Bukan nak banyak, sikit. Sikit tu biarlah berpatuh. Jadi itu hal mana ni saya nak cadangkan kepada Kapten. Kita buatlah buat satu kertas kepada Menteri. Mulai tahun hadapan kami bercadang untuk memberi sedikit anugerah. Dan pada masa satu hari nanti, mungkin anugerah itu mungkin boleh dipisahkan daripada Masyarakat Agung tahunan. Kita boleh menjadi anugerah kementerian. Tapi untuk permulaan mungkin susah nak buat. Kita buat melalui semasa Masyarakat Agung. Jadi kalau siapa yang datang merasmikan, orang tu akan memberi anugerah. Tapi katalah selepas 2 tahun, 3 tahun lagi, benda dah berjalan cantik dan malam anugerah tu telah kita tukar. Biarlah malam anugerah tu malam anugerah Kapten, lepas tu takbir. Tapi saya tak cadangkan untuk tahun pertama kedua ni kita buat macam tu. Biarlah tahun pertama kedua ni dalam Masyarakat Agung. Itu yang boleh saya ingat memberi sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang akhirnya tadi saya mintalah supaya dalam urusan kehidupan harian ini, kita sebenarnya sekarang ni kita telah sampai kepada satu peringkat yang telah melewati daripada zaman kita, iaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang ada hari ini telah jauh lebih daripada apa yang kita faham sebenarnya. Jadi ada orang muda-muda ni dia boleh faham banyak hal yang berkaitan dengan gadget ni, alam maya, alam gaib. Tapi alam gaib tu kena nampak. Siapa boleh nampak Cik Nan? Kita telefon duduk Langkawi, seorang duduk di Kuala Lumpur bercakap, tak nampak wire tu, alam gaib, maya. Jadi sebab tu kita pun nak kena ada sedikit pengetahuan bab yang berkaitan dengan sistem komunikasi. Tahun 80, mungkin ada yang dah bekerja tahun 80, 35 tahun yang lalu, mungkin tak ada lagi lah. Ada dah. Tahun 80, kalau ayatnya berbunyi macam ni, murid kata, bapa saya bawa telefon ke sekolah. Tahun 80. Tuan-tuan yang kerja masa tu dengan cikgu kata, budak ni pun tak berapa betul lah. Mana boleh bawa telefon pergi ke sekolah, nak ambil telefon rumah tu bawa pergi sekolah. Tapi ayat itu boleh dipakai sekarang ni. Bapa saya bawa telefon ke sekolah, sebab telefon tu dah menjadi handphone yang kecil. Mana zaman telah berubah. Dalam proses zaman yang berubah ni, satu yang pertama, sistem komunikasi telah berubah. Yang kedua, persekitaran kita juga telah berubah. Value, sistem nilai yang ada di sekitar kita juga telah berubah. Yang ketiganya, hala tuju, bidang tuju masyarakat juga telah berubah. Jadi kita ni yang berada di tengah-tengah masyarakat ni kena juga alert, kena juga merasai apa yang berubah di keliling kita. Barulah kita boleh dalam suasana itu. Yang pertama, komunikasi. Sebab aplikasi yang ada ni, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram, dengan apa benda yang ada semua ni, maklumat semua laju. Hai saya Langkawi ni, mula-mula saya terima sekolah buang bendera dalam tong sampah. Surat khabar tak keluar lagi, sampai dah. Saya sampai ke Langkawi semalam, cikgu kena tumbuk dengan budak di sekolah lain pula. Tengah malam tadi sampai pula sekolah kena ribut. Habis satu bangunan sekolah kena ribut. Jadi di Langkawi saja, dalam sistem komunikasi canggih ni, saya boleh dapat full report 3. Dan saya minta KPPM, Ketua Pengarah Pelajaran, jawab kepada saya. Malam tadi pukul 12 Ketua Pengarah jawab semua 3-3. Yang ini bawah polis,
yang ini telah diselesai oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, yang ini sedang dinilai berapa kerosakan. Jadi sebab tu dia kena cepat. Dia tak boleh dah, tak boleh, tak apalah kita tunggu surat datang baru kita bikin itu surat. Tak jalan lah, itu tak boleh lah, tak boleh. Jadi itu tak boleh. Kita kena pergi kepada sistem yang ada sekarang. Macam tu juga dengan sistem nilai. Sistem nilai berubah dalam masyarakat. Bukan sistem nilai, diet pun berubah dalam masyarakat. Anak-anak kita tak makan nasi, anak-anak kita makan McD, anak-anak kita makan pizza, anak-anak kita tak tidur malam, dia tidur siang. Betul, ini semua berlaku. Ini realiti yang berlaku dalam masyarakat. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita ni sebagai sebahagian daripada menjadi tanggungjawab kita dalam masyarakat, kita tengok perkara ni. Sebab tu dalam kisah komunikasi ni macam-macam datang, dan paling kritikal sekali ialah yang datang dalam sistem komunikasi ni ialah supaya kita berada dalam keadaan yang huru-hara, keadaan yang kacau bilau. Dan paling merisaukan sekali, ada orang nak bawa Arab Spring ke dalam negara kita. Arab Spring maknanya apa yang berlaku di Tahrir Square di Kairah itu, di Mesir itu nak dibawa ke sini. Tahrir Square adalah pergaduhan antara dua pihak dalam negara yang akhirnya membawa kepada kehancuran negara. Di Iraq, Sunnah dengan Syiah bergaduh. Ada orang ketiga ambil kesempatan dan akhirnya Sunnah Iraq jadi macam tu. Di Syria, Aleppo dan Damaskus, Damsyik akhirnya bergaduh, hancur. Di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Iran, di Afghanistan. Jadi nak bawa juga elemen tu ke dalam negara kita. Kalau bawa elemen tu dalam negara kita, hancurkan, musnahkan ekonomi, the whole entire system collapse. Kalau the whole entire system collapse, kita hidup dalam keadaan kembali kepada 30-40 tahun ke belakang. Jadi yang ni pun kena sedar, yang ni pun kena ada. Dan pada waktu yang sama, kita sedang menjerit membawa perpaduan, soal perpaduan, unity. Tolonglah, datanglah, kita buat sekolah pun ada, remote tak remote semua, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Tapi ada satu puak di luar sana membawa politik kebencian, nak benci. Jadi sebab tu kita pun, walaupun tuan-tuan berada dalam kapten, pembantu tak, yang ni pun tuan-tuan kena alert, kena merasai apa yang berlaku di sekitar kita, gegaran. Itu benda yang di luar daripada organisasi, tapi sebagai sebahagian daripada masyarakat, tuan-tuan perlu mengetahui apa yang sedang berlaku. Dan ini kalau tidak akhirnya membawa kepada malapetaka kepada negara. Dan kalau dah bawa malapetaka, sudah tentulah tidak ada perkara yang lebih mahal harganya daripada keamanan. Sebab keamanan tidak ada harga yang boleh dibayar. Keamanan ini boleh datang ke Langkawi, boleh duduk di hotel ni, kita tak risaulah, takut nanti ada orang bawa, na'udzubillah. Jadi sebab itulah saya harap bahawa ini menjadi sebahagian daripada kita. Dan akhir sekali, saya sekali lagi ingin menyebut di sini bahawa saya mengambil semua maklum secara serius, sedar bahawa saudara-saudari memerlukan pertolongan daripada seorang menteri. Sebagai menteri yang baru, yang mula faham, saya mengambil tanggungjawab ni, saya bawa. Tapi macam saya katakan tadilah, tidak boleh Saudara Presiden untuk saya selesaikan benda ni dalam masa yang begitu. Biarlah kita ambil perkara ni, kita bawa secara resmi kepada kerajaan. Dan tadi di akhir ucapan dia pun sebut juga minta tolonglah. Yang tu semalam tak ada. Dia pandai. Semalam dia cakap yang tuntutan tu semua. Cik Jamil pun ada semalam. Marah pun ada. Dengar sendiri dia bawa satu kami nak benda ni. Tolonglah, ini hal yang berkaitan dengan jumud, jawatan jumud, ini alam, ini semua dia bawa elok dah semalam.
Yang last hari ni nombor 8 lah, duit dah pula. Jadi saya hari ini saya luluskanlah peruntukan kepada saudara-saudara belum umum. Ini macam dalam parlimen ni, belum umum dah kata saya sokong. Saya luluslah bagi perbelanjaan kepada kapten ni sebanyak RM50,000. Dengan doa, dengan harapan, kapten akan terus maju, terus bergerak sebagai satu pasukan dan bersama dengan kementerian, dan mudah-mudahan kita menjadi sebahagian keluarga yang dekat, bukan keluarga yang jauh. Kapten bukan keluarga yang jauh, kapten keluarga yang dekat. Dengan kata itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan persidangan perwakilan tahunan Satuan Pembantu Fakir Menantu Abdul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.